Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Mazlan daripada 5 Medicine, dan ini adalah atas 3 sejarah bertajuk nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua. Soalan pertama, maksud nasionalisme dan latar belakang penentangan pemimpin tempatan terhadap British. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air. Nasionalisme tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik sahaja, tetapi juga pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan kebudayaan asing. Nasionalisme merupakan usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar. Penentangan mereka itu didorong oleh hasrat untuk membebaskan negara mereka daripada kuasa penjajah. Di Malaysia, perentangan terhadap British telah dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19. Latar belakang peristiwa penentangan pemimpin tempatan. Gerakan pemimpin tempatan ini telah berlaku pada awal kedatangan British ke Malaysia. Gerakan ini merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar. Antara pemimpin perentangan itu termasuklah penghulu Dor Said, Datuk Maharaja Lela, Rentap dan Mat Saleh. Soalan kedua, sebab-sebab penentangan pemimpin terhadap British. Sebab yang pertama adalah dasar penaklukan British. Dasar penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Dengan itu, penguasaan politiknya menjadi luas dan kawasan itu akan terikat dengan perintah dan peraturannya. Misalnya, apabila British mendapat Melaka daripada Belanda, Nanning dipaksa menjadi jajahan takluk British dan membayar ufti. Penghulu Dor Said menentang kehendak British itu, dan hal ini menyebabkan berlakunya peperangan. Sebab yang kedua adalah pihak British juga ditentang kerana hasrat mereka untuk menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingan mereka. Perkara ini dilakukan melalui perjanjian yang dimeterai oleh mereka dengan pemimpin tempatan. Menerusi perjanjian ini, saudagar dari negeri-negeri selat dibenarkan menjalankan perlombongan dan perdagangan biji timah. Hal ini telah menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British. Selain itu, penentangan oleh pemimpin tempatan adalah kerana British telah memaksakan sistem pentadbiran barat kepada penduduk tempatan. British telah memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan-peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Contohnya di Terengganu, penentangan berlaku kerana British telah menetapkan bahawa setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk tempatan mestilah mendapat keizinan mereka dan dikenakan cukai tanah. Peraturan ini sangat bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan yang membolehkan mereka membuka tanah mengikut keperluan mereka tanpa membayar cukai. Penentangan juga berlaku kerana campur tangan British dalam adat resam tempatan. Sebagai penjajah, British memaksa mereka menerima nilai-nilai British yang amat bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan. Misalnya di Perak, JWW Bridge telah bercampur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu yang diamalkan selama ini, iaitu amalan menggunakan orang suruhan. Tindakan beliau ini ditentang oleh pemimpin dan masyarakat tempatan. Akhir sekali, pemimpin tempatan juga kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran terhadap kawasan dan anak buah mereka apabila British menjajah kawasan mereka. Kebanyakan pemimpin tempatan itu telah dilantik oleh sultan ataupun oleh masyarakatnya untuk mentadbir kawasan tersebut. Dengan pelantikan itu, mereka berkuasa untuk menjaga hal ehwal daerahnya seperti soal pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosial. Namun, penjajahan British terhadap daerah mereka menyebabkan pemimpin tempatan kehilangan kuasa. Keadaan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pemimpin tempatan dan mendorong mereka menentang British. Penentangan pemimpin tempatan ini mendapat sokongan anak buah mereka yang tertekan dengan pelaksanaan undang-undang British yang menyulitkan kehidupan mereka. Kesetiaan kepada pembesar tempatan sebagai ketua juga telah mendorong mereka memberikan kerjasama untuk menentang British. Soalan ketiga, peristiwa penentangan pemimpin-pemimpin tempatan. Yang pertama, Rentap di Sarawak. Rentap merupakan pemimpin Iban yang menentang James Brooke pada tahun 1853 kerana bertindak menghapuskan orang Iban di Sungai Sekerang yang dianggap sebagai lanun. Beliau telah menyerang pasukan James Brooke di Kebun Nanga Sekerang bagi menghalang kezaliman James Brooke di daerah tersebut. Rentap dan pengikutnya berjaya mengusir James Brooke, tetapi tentera James Brooke telah bertindak balas dengan membakar kampung mereka. Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok. Namun sekali lagi, mereka diserang oleh James Brooke. Tentera James Brooke berjaya mengalahkan Rentap pada tahun 1861. Rentap terpaksa berundur ke ulu sungai Entabai dan serangannya semakin lemah. Yang kedua merupakan penentangan Mat Saleh di Sabah. Di Sabah terdapat beberapa penentangan oleh pemimpin tempatan terhadap syarikat Borneo Utara British, SBUB.
Bagaimanapun, penentangan terbesar telah dilakukan oleh Mat Salleh. Beliau ialah pemerintah daerah Tambunan dan Sungai Sugut. Namun, pihak SBUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Salleh. Bukan sahaja mereka menduduki kawasan pengaruh Mat Salleh, malah mereka turut melaksanakan sistem cukai kepala dan surat perahu. Pengawal-pengawal syarikat itu juga bersikap kasar kepada penduduk tempatan. Mat Salleh telah kesandakan untuk berbincang dengan SBUB pada tahun 1895, tetapi tidak dilayan. Sebaliknya, Gabino Beaufort telah menyerang dan membakar kampungnya. Mat Salleh terpaksa melarikan diri pada tahun 1897. Beliau dan para pengikutnya telah melakukan serangan mengejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gaya. Ekoran itu, SBUB telah menawarkan pelan damai kepada Mat Salleh, iaitu menyerahkan Tambunan kepadanya. Namun SBUB mungkir janji dan hal ini menyebabkan Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUB. Serangan ini dibalas oleh pasukan tentera SBUB dengan menyerang kubu Mat Salleh. Beliau akhirnya tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari 1900. Yang ketiga merupakan penentangan Daud Said di Nanning. Penentangan oleh penghulu Daud Said di Nanning adalah yang paling awal berlaku di Tanah Melayu, iaitu antara tahun 1831 hingga 1833. Beliau menentang British kerana tidak bersetuju dengan tindakan British menetapkan Nanning sebagai sebahagian daripada wilayah mereka yang menjadi takluknya. Penghulu Daud Said mengingkari arahan British supaya Nanning menghantar 1/10 hasilnya sebagai ufti kepada negeri Melaka. Akibatnya, British telah menghantar tenteranya untuk menakluk Nanning pada tahun 1831 dan pasukan British ini telah ditentang oleh penghulu Daud Said. Beliau yang mendapat kebantuan tenteraan daripada Yang Tuan Ali dari Rembau, Syed Syakban, penghulu Ramai dan Richard, Datuk Kelana Sungai Ujong serta penghulu Gemenceh yang telah berjaya mengalahkan 150 orang tentera British pimpinan Kapten Wiley yang berusaha untuk menawan tabuh yang terletak dalam daerah Nanning. Pada akhir tahun 1832, British dengan 1,200 orang tentera sekali lagi menyerang Nanning. Pada kali ini, penghulu Said dan pengikut-pengikutnya tidak dibantu oleh sesiapa. Pasukan British berjaya mengalahkan tentera penghulu Said dan penghulu Said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka. Seterusnya, penentangan Tok Janggut di Kelantan. Di Kelantan, penentangan terhadap penjajahan British berlaku di Pasir Putih apabila sistem penasihat British diperkenalkan pada tahun 1910. British telah memaksa penduduk tempatan menerima pakai sistem cukai yang diperkenalkannya. Tok Janggut membantah pelaksanaan sistem ini dan enggan membayar cukai. Namun, pembantahannya tidak dilayan oleh pengawal daerah Pasir Putih. Sebaliknya, pihak polis telah diarahkan untuk menangkap Tok Janggut tetapi mereka gagal. Pada tahun 1915, Engku Besar Jeram Tuan Ahmad, penghulu Adam, Haji Said, Cik Ishak serta rakyat tempatan bersetuju menyerang Pasir Putih dan mereka berjaya mendudukinya. Sebuah kerajaan telah dibentuk dengan Engku Besar Jeram sebagai raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Cik Ishak sebagai pengawal daerah. Dengan menggunakan nama Sultan Kelantan, British telah membawa masuk tentera dari negeri Selat dengan kapal perang HMS Cadmus yang mendarat di Tumpat. Mereka memulakan serangan pada bulan Mei 1915 di Saring. Serangan British yang tersusun dan penggunaan senjatanya yang lebih moden telah melumpuhkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya. Tok Janggut malah telah terkorban dalam serangan itu dan mayatnya diarak ke seluruh pekan Kota Baharu sebelum digantung di pasar dalam keadaan kepala ke bawah dan kaki ke atas sebagai amaran kepada masyarakat tempatan yang berani menentang British. Akhir sekali, penentangan Datuk Bahaman di Pahang. Di Pahang pada tahun 1888, beberapa orang pembesar telah bersatu melawan penguasaan British apabila J.P. Rogers dilantik sebagai Residen Pahang yang pertama. Datuk Bahaman telah menolak pelaksanaan undang-undang British yang bertentangan dengan adat resam dan sistem politik tempatan seperti sistem kehakiman, pemungutan hasil tanah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar. Ini adalah kerana undang-undang tersebut telah menghakis kuasa Datuk Bahaman sebagai orang kaya setia perkasa pahlawan semantan. Datuk Bahaman dan rakan-rakannya seperti Tok Gajah dan Imam Rasul telah bersatu menentang British selama 5 tahun. Siri penentangan Datuk Bahaman dapat dilihat seperti peristiwa yang pertama adalah menentang pembinaan badan polis Lubuk Terul kawasan pengaruhnya pada tahun 1890. Seterusnya, pada tahun 1891 penyerang British kerana menangkap anak buahnya. Seterusnya, pada tahun 1892, menyerang dan menawan semula Lubuk Terul. Pada tahun 1894, menyerang dan menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai.
1895 pula, akibat tekanan British, Datuk Bahman telah berundur ke Kelantan. Datuk Bahman dan rakan-rakannya mendapat perlindungan daripada penduduk dan pembesar Terengganu dan Kelantan. Datuk Bahman menetap di Hulu Kelantan, manakala Tok Gajah dan keluarganya menetap di Hulu Terengganu. Pada tahun 1896, Datuk Bahman berpindah ke Bangkok dan diberikan perlindungan politik oleh Raja Chulalongkorn. Beliau menetap di Chiang Mai dan diberikan wang sara sebanyak 1000 baht dan meninggal dunia di sana. Soalan keempat, langkah British untuk menangani penentangan pemimpin tempatan. Yang pertama, melalui peperangan. Contohnya di Nanning. Penghulu Dor Said telah mengingkari arahan British supaya Nanning menghantar 1/10 hasilnya sebagai ufti kepada negeri Melaka. Akibatnya, British telah menghantar tenteranya untuk menakluk Nanning pada tahun 1831. Pimpinan 150 orang tentera pimpinan Kapten Wiley ini berusaha untuk menawan tabuh yang terletak dalam daerah Nanning. Dan pada akhir tahun 1832, British dengan 1,200 orang tentera sekali lagi menyerang Nanning. Pada kali ini, Dor Said dan pengikutnya tidak dibantu oleh sesiapa pun dan Dor Said terima kekalahan. Yang kedua pula ialah melalui tipu helah. Contohnya di Sabah, Mat Salleh telah kesandarkan untuk berbincang dengan SBUB pada tahun 1895 tetapi tidak layan. Sebaliknya, Gabino Belfort telah menyerang dan membakar kampungnya. Mat Salleh terpaksa melarikan diri pada tahun 1997. Beliau dan para berikutnya telah melakukan serangan mengejut terhadap kubu SBUB di Pulau Gayak. Ekoran itu, SBUB telah menawarkan pelan damai kepadanya, Mat Salleh, iaitu menyerahkan tambunan kepadanya. Namun SBUB mungkir janji dan hal ini menyebabkan Mat Salleh sekali lagi menyerang kubu SBUB. Serangan ini dibalas oleh pasukan tentera SBUB dengan menyerang kubu Mat Salleh. Dan akhirnya Mat Salleh tertewas dan meninggal dunia pada tahun 1931 Januari. Yang ketiga adalah membakar kampung. Contohnya yang berlaku pada Rentap. Beliau telah menyerang pasukan James Brooke di kubu Nangas Kerang bagi menghalang kezalingan James Brooke di daerah tersebut. Rentap dan pengikutnya berjaya mengusir James Brooke, tetapi tentera James Brooke telah bertindak balas dengan membakar kampung mereka. Rentap dan pengikutnya berundur ke Bukit Sadok, namun sekali lagi mereka diserang oleh James Brooke. Akhir sekali, dengan menggunakan penggunaan nama Sultan. Contohnya di Kelantan. Dengan menggunakan nama Sultan Kelantan, British telah membawa masuk pasukan tentera dari negeri Selat dengan kapal perang HMS Catmus yang mendarat di Tumpat. Mereka memulakan serangan pada bulan Mei 1915 di Saring. Serangan British yang tersusun dan penggunaan senjatanya yang lebih moden telah melumpuhkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya. Soalan kelima, tindakan British terhadap pemimpin tempatan adalah tidak wajar kerana mereka bukan pemberontak. Berikan hujah. Yang pertama, pemimpin tempatan bertanggungjawab menjaga adat dan warisan negara. Adat dan warisan negara merupakan sesuatu yang melambangkan identiti sesebuah negara. Contohnya, British memaksa penduduk tempatan menerima nilai British yang bertentangan dengan budaya tempatan. Hal ini menaikkan rasa tidak puas hati di antara kalangan pemimpin tempatan dan juga masyarakat tempatan. Contohnya, Datuk Maharaja Lela di Perak yang menolak campur tangan British dalam adat resam dan hal ehwal tempatan kerana J.W. Birch tidak tahu berbahasa Melayu. Yang kedua ialah pemimpin tempatan dilantik secara sah sebagai pembesar oleh Sultan. Apabila pembesar telah dilantik oleh Sultan, amanah dan tanggungjawab yang cukup besar telah diberikan kepada pembesar itu. Dia bertanggungjawab untuk mentadbir kawasan tersebut dan berkuasa menjaga hal ehwal daerahnya. Hal ini menyebabkan apabila kuasa luar datang untuk menjajah, menyebabkan mereka bertanggungjawab untuk menjaga daerahnya. Contohnya seperti Datuk Bahman yang dilantik sebagai orang kaya setiap perkasa pahlawan yang menjaga Pahang daripada ditakluk oleh orang luar. Selain itu, British mengambil alih dasar paksaan. British telah menggunakan dasar paksaan dan keganasan untuk mengambil alih pentadbiran tempatan. Itu tidak disukai oleh masyarakat tempatan ataupun pemimpin tempatan. Dasar paksaan ini merupakan satu kaedah yang amat buruk. Contohnya, James Brooke yang bertindak menghapuskan orang Iban di sungai sekarang yang dianggap lanun ditentang oleh Rentap. Yang keempat, British tiada hak untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran atau menduduki kawasan pemimpin. Contohnya, segala hasil daerah adalah milik daerah tersebut. Mestilah pemimpin tempatan atau masyarakat tempatan yang bertungkus lumus melakukan kerja keras untuk melakukan hasil untuk daerah tersebut dan diambil seperti itu saja oleh kuasa luar. Itu akan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat tempatan.
Contohnya apabila British mengarahkan Nanning untuk menghantar 1/10 hasilnya sebagai ufti kepada negeri Melaka dan Nur Said mengingkari arahan tersebut. Itu menunjukkan pendirian yang bagus. Soalan ke-6. Cabaran yang dihadapi untuk memperkasakan semangat nasionalisme serta cadangan mengatasi cabarannya. Cabaran yang pertama adalah masyarakat tidak mendalami ilmu pengetahuan tentang sejarah yang berlaku di negara ini. Itu akan membawa kepada masyarakat yang tidak mengetahui perkara-perkara yang penting yang telah berlaku selama dahulu dan tidak mempelajari tentangnya. Cadangan saya untuk mengatasi cabaran itu adalah mewajibkan mata pelajaran sejarah dalam suku pendidikan negara serta masyarakat dapat menambahkan ilmu tentang sejarah negara. Cabaran yang seterusnya adalah masyarakat yang berbilang bangsa. Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama iaitu Melayu, India dan Cina. Oleh sebabkan itu, perpaduan kaum sukar untuk dicapai kerana perbezaan pendapat daripada 3 kaum itu. Selain itu, perbezaan bahasa, adat dan lain-lain. Namun, ianya bukan mustahil untuk dicapai. Maka cadangan saya untuk mengatasi cabaran itu adalah untuk semua kaum menghayati rukun negara dan memahaminya agar perpaduan yang erat antara semua kaum dapat dijalankan. Selain itu, kita semua perlulah bersatu padu dan sentiasa tolong-menolong antara satu sama lain untuk membina hubungan silaturahim yang kuat. Cabaran terakhir ialah masyarakat tidak mempunyai kesedaran tentang kepentingannya sesebuah perpaduan negara. Mereka tidak mengambil peduli tentang semangat perpaduan sesama sendiri kerana mereka hanya nampakkan itu sebagai perkara yang tidak penting. Tetapi mereka tidak tahu bahawa benda itu adalah kunci kejayaan bagi sesebuah negara. Oleh itu, cadangan saya untuk menaikkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan perpaduan adalah mengadakan kempen atau perbanyakkan program kemerdekaan untuk menyedarkan mereka bahawa perkara seperti ini amat penting bagi memajukan sebuah negara dan sentiasa menunjukkan kepada semua negara lain bahawa negara kita adalah negara yang kuat, bersatu padu, beraman damai. Soalan ke-7. Kepentingan pengamalan semangat nasionalisme. Kepentingan pengamalan semangat nasionalisme adalah kedaulatan negara terjamin. Kemerdekaan yang telah tercapai oleh pejuang-pejuang negara kita yang dahulu yang telah berkorban nyawa demi menjaga kedaulatan negara kita dapat kita kekalkan. Oleh itu, kita mestilah sentiasa menghargai pengorbanan mereka. Selain daripada itu, pengamalan semangat nasionalisme ini juga dapat melahirkan masyarakat yang cinta akan negara. Masyarakat akan menghayati pengorbanan pejuang-pejuang tanah air untuk membebaskan Malaysia dari belenggu penjajah masyarakat yang dan mereka sanggup berkorban demi kepentingan negara. Ini menunjukkan bahawa rakyat hendaklah Malaysia daripada cinta akan negara seperti mereka dan juga kedaulatan negara dapat dikekalkan. Oleh itu, menjadikan masyarakat kita semua mempunyai semangat patriotik yang tinggi dan juga menjadikan negara kita tempat yang lebih baik. Mengamalkan semangat nasionalisme juga dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu. Masyarakat yang bersatu padu merupakan satu aset yang penting untuk mempertahankan negara dari penjajah dan juga menjadikan negara sebuah negara yang lebih maju. Selain itu, tanpa kesatuan rakyat, sesuatu impian negara sukar untuk dicapai. Oleh itu, masyarakat wajarlah membentuk satu ikatan yang kuat antara satu sama lain untuk kebaikan semua orang dan negara. Dan terakhir sekali, pengamalan semangat nasionalisme dapat membentuk masyarakat yang mempunyai jati diri. Masyarakat yang mengetahui tentang pengorbanan, perjalanan semua pemimpin tempatan yang terdahulu adalah mereka mempunyai pendirian yang tetap. Oleh itu, masyarakat dapat mempelajari daripada mereka bahawa mereka perlu ada pendirian yang tetap untuk mempertahankan negara dari terus dijajah. Oleh itu, kita mestilah sentiasa mempunyai jati diri yang kuat, seperti pejuang negara yang mempunyai jati diri untuk bertaruh nyawa demi negara tercinta. Soalan ke-8. Iktibar yang diperoleh daripada tajuk kajian. Antara iktibar yang boleh diperoleh dari tajuk kajian adalah yang pertama, kita mestilah berani mempertahankan hak kita. Contohnya, kita mestilah menghalang negara kita dari dijajah dengan sewenang-wenangnya seperti
penghulu Dorsaid yang mengingkari arahan British yang mengarahkan Naning menghantar 1/10 hasilnya sebagai ufti kepada negeri Melaka. Ini menunjukkan bahawa Dorsaid berani mempertahankan hak negara. Selain itu, kita mestilah mempunyai semangat patriotik yang tinggi agar kedaulatan negara dapat dikekalkan. Dan juga kita sama-sama mencintai negara dan menjaga negara dengan baik. Ini contoh dapat diberi seperti pemimpin-pemimpin tempatan yang terdahulu yang sanggup menggadaikan nyawa demi menjadikan negara tempat yang lebih baik untuk orang yang akan datang. Seterusnya, kita mestilah berusaha menuntut ilmu serta mempelajari sejarah tentang negara kita yang terdahulu agar dapat kita memerintah negara dengan lebih bijak dan lebih baik serta mengelak daripada kesalahan yang sama berlaku seperti zaman dahulu. Ini akan menghindari perkara-perkara buruk yang berlaku kepada negara, contohnya dijajah dan sebagainya. Akhir sekali, kita mestilah jangan mudah terpedaya dengan tipu hela orang luar. Kita mestilah mendapat informasi yang betul dan tepat bagi untuk kita mempercayai kata-kata seseorang, supaya kita tidak termakan dengan kata-kata manis mereka. Contohnya seperti Mat Saleh yang mempercayai janji SPUB namun SPUB memungkirinya. Dan itu membawa perkara-perkara buruk kepada Mat Saleh. Dan kita tidak mahukan benda yang sama terjadi. Oleh itu, kita wajarlah menjaga kita punya kepercayaan kepada orang. Soalan ke-9, kesimpulan. Sebanyak kesimpulan yang telah kita dapat daripada soalan ini, contohnya unsur patriotisme yang terdapat adalah kita mestilah taat kepada pemimpin supaya negara kita berada dalam keadaan baik, dan kita juga mestilah mempunyai semangat patriotik yang tinggi untuk mempertahankan negara agar adat resam negara kita tidak tercabuli oleh orang barat atau orang luar yang menjajah negara kita. Selain itu, kita dapat pengetahuan yang kita diperoleh daripada soalan ini bahawa British menjadikan sistem pentadbiran barat kepada penduduk tempatan yang bertentangan dengan amalan tradisi. Ini menyebabkan banyak menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat tempatan. Oleh itu, kita mestilah bersama-sama mempertahankan kita punya adat resam dengan amalan tradisi kita supaya orang masa hadapan dapat menghayatinya bersama. Selain itu, terdapat nilai murni yang diperoleh daripada soalan ini. Contohnya nilai tolong-menolong. Kita mestilah tolong-menolong antara satu sama lain untuk menjadikan negara dalam tempat yang lebih baik. Dan juga terdapatnya nilai keberanian, yang itu bahawa kita mestilah berani berkorban demi negara dan juga berani mendirikan hak diri sendiri dan negara. Ini untuk kebaikan negara dan semua orang. Oleh itu, kita mestilah selalu berani diri untuk menjadikan negara tempat yang lebih baik. Dan akhir sekali, harapan saya kepada masyarakat dan bangsa adalah masyarakat wajarlah sentiasa bersatu padu agar tidak menimbulkan kepayahan dalam sesebuah kehidupan. Kita mestilah tidak bergaduh antara satu sama sendiri, kerana itu merupakan perkara yang tidak rasional bagi sesebuah negara. Selain itu, masyarakat juga hendaklah sentiasa menghargai jasa-jasa pejuang dahulu yang menggadai nyawa demi negara. Kita mestilah sentiasa menghayati mereka dan menghargai jasa-jasa mereka. Contohnya dengan mengingati hari mereka dengan membuat satu hari, iaitu Hari Patriotik.